Okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Cikgu Farhan. Okey baik, pada hari ini kita akan belajar, kita akan sambung pelajaran kita iaitu reka bentuk dan teknologi. Okey. Jadi pada hari ini merupakan hari pertama lah kita PDPR bagi sesi yang kedua ini. Jadi cikgu nak ingatkan kembali kepada kamu bahawa cikgu akan menggunakan medium YouTube ini sebagai alat pengajaran cikgu. Cikgu tak gunakan yang lain disebabkan kerana bagi cikgu YouTube ini kamu boleh tengok pada bila-bila masa saja. Jadi tak semua orang boleh online pada waktu pagi. Mungkin mak ayah dia guna telefon dan sebagainya, ataupun mungkin dalam masa yang sama adik-beradik dia yang lain menggunakan telefon dan sebagainya. Dia berkongsi peranti. Jadi cikgu gunakan medium YouTube ini adalah untuk supaya memudahkan kamu untuk melihat kembali sesi pengajaran yang telah cikgu buat. Jadi cikgu harap semua murid dapat beri kerjasama untuk melihat video pengajaran ini yang telah cikgu buat dan cikgu upload ke dalam YouTube. Okay? Kalau kamu tak boleh online pada waktu pagi, online lah pada waktu malam. Yang penting kamu lihat apa yang cikgu ingin ajarkan. Okey baik, cikgu tak nak cakap banyak lagi. Kita terus pergi kepada sambung pelajaran kita menggunakan buku teks. Jadi sekarang ni kamu keluarkan buku teks kamu, buku teks reka bentuk dan teknologi, dan terus buka muka surat 30. Okey, terus buka muka surat 30. Okey baik, untuk muka surat 30 ini iaitu tentang projek membina kipas solar. Seperti yang cikgu beritahu kepada kamu di dalam kelas bahawa semua projek kita nanti kita akan buat di sesi hujung tahun. Okey, kita belajar dulu tentang tajuk-tajuk yang ada dalam reka bentuk teknologi ini. Kemudian nanti hujung tahun barulah kita laksanakan projek-projek yang ada di dalam buku ini. Jadi sekarang ni kita belajar terlebih dahulu tentang teori yang ada. Okey, sekarang semua murid buka muka surat 30. Okey. Sekarang semua murid buka buku teks. Semua murid buka buku teks muka surat 30. Okey, tajuk dia bagi muka surat 30 ini ialah menyediakan alatan dan bahan. Okey, ini adalah antara projek yang nanti kita kena buat lah. Tapi kita belajar dulu, okey. Alatan dan bahan yang digunakan adalah berbeza mengikut jenis projek. Bagi menghasilkan kipas solar, alatan dan bahan yang digunakan adalah seperti yang berikut. Okay, ini nanti hujung tahun kita akan pergi ke bilik RBT ataupun bilik kemarin hidup. Kita akan buat projek di sana. Okay? Kita tak duduk dalam kelas. Okay, kita tengok alatan yang pertama ialah gunting serbaguna. Okay, gunting serbaguna. Kalau kamu tengok gunting itu, dia tak macam gunting biasa. Dia bukan macam gunting kertas. Kamu tengok betul-betul gambar itu, dia ada ruangan, ada macam bentuk dia ada berbeza sedikit. Sebab kita nak gunakan gunting itu untuk buat perkara-perkara yang nanti kita kena buat lah. Okay. Dan dia punya fungsi dia adalah untuk memotong bot lekap. Okay, untuk memotong bot lekap. Okey, apa tu bot lekap? Dia dekat muka surat sebelah tu, muka surat 31. Nanti kita akan masuk kat situ. Okey, dia tebal lah. Jadi kamu kena guna gunting yang, kalau gunting biasa dia akan jadi tumpul lah. Dia tak berapa nak tajam sangat. Okey, seterusnya yang kedua ialah pisau boleh laras. Okey, pisau boleh laras ni kebiasaannya mungkin kamu dah pernah tengok, dah pernah ada, dah pernah pegang dan sebagainya. Kegunaan dia adalah untuk memotong bot impra. Okey, kamu tengok muka 31 tu ada bot impra tu warna kuning dan warna ungu. Kamu tengok. Dan ini cikgu pun rasa semua murid pernah tengok lah kot dekat kedai buku dan sebagainya ada jual benda ni. Okey, kemudian seterusnya gambar di bawah tu ialah pensel. Pensel ni biasalah kegunaan dia adalah untuk menanda, okey. Untuk tanda kat bahagian-bahagian yang perlu kita gunting dan sebagainya. Okey, seterusnya di bahagian bawah iaitu pelucut wire, untuk melucutkan penebat daripada wire. Benda ni mungkin kamu tak pernah tengok, kamu tak pernah pegang dan sebagainya. Nanti waktu projek akhir tahun nanti cikgu akan tunjukkan kepada kamu lah. Kegunaan dia dah untuk melucutkan penebat daripada wire. Contoh ni kan, dalam ni ada wire yang dia punya apa? Dia punya iron dia tu ataupun besi dalam tu. Okey. Tujuan dia pakai pelucut wire ni bila kita
kita letakkan, kita potong dia akan tercabut di bahagian luar. Dia punya yang kupum dalam ni dalam ni dia tak terputus, dia tak terpotong sekali. Dia hanya potong yang getah kat luar tu. Itu kegunaan dia lah. Okey, kemudian sebelah dia ialah alas pemotong. Okey, alas pemotong ni mungkin ada murid yang pernah tengok, ada murid yang tak pernah tengok, iaitu tujuan dia ialah melapik bahan untuk dipotong dengan menggunakan pisau. Jadi kita waktu nak potong board tu dan sebagainya. Jadi waktu kita nak potong board tu dan sebagainya, kita tak nak pisau tu nanti dia terkena pada meja ataupun kain ke apa kan, hingga menyebabkan koyak dan sebagainya. Jadi kita gunakan alas pemotong semasa kita hendak memotong menggunakan pisau. Okey, seterusnya di bawah ialah pemutar skru Phillips. Ni biasalah. Okey, pemutar skru, iaitu tujuan dia adalah untuk mengetatkan dan melonggarkan skru Phillips pada bongkah penyambung. Nanti kamu kena pasang skru dekat board tu nanti, okey, untuk melekatkan bongkah penyambung. Okey. Dan akhir sekali pada sebelah kanan tu, bawah sekali, iaitu pembaris keluli, iaitu pembaris besi. Ini pun mungkin kamu pernah tengok dan pernah main dah kot kan. Pembaris besi ini ada jual. Okey, tujuan dia untuk mengukur dan memindahkan tanda jarak pada bahan projek. Kita tak gunakan pembaris plastik dan sebagainya, sebab kita nak guna pisau. Okay, kita kadang-kadang tak ada menggunakan pisau dan sebagainya. Kita nak potong, kita guna pembaris besi, terletak, lepas tu kita ambil pisau, kemudian kita gariskan. Okay, tu tujuan dia kita guna pembaris besi ataupun pembaris keluli. Kita tak guna pembaris plastik. Kalau kita guna pembaris plastik, mungkin dia akan terkena pada pembaris tu dan menyebabkan pembaris tu rosak cepat. Okay, seterusnya dekat bawah itu, yang gambar budak kecil tu. Okey, kita hendaklah yakin pada diri sendiri apabila diminta untuk melaksanakan sesuatu tugasan, sama ada projek individu, berpasangan ataupun berkumpulan. Untuk buat projek ni, kamu kena yakin lah. Okey, kita nak gunakan alatan-alatan ni, jangan duk main sangat lah dalam bilik IBT tu nanti. Keselamatan kena jaga sebab dia ada alatan-alatan yang tajam dan sebagainya. Gunting tu tajam kan. Jadi jangan main lah, jangan buat lawak dalam kelas dan sebagainya. Kita kena serius. Pisau jangan duk buat main, dia boleh menyebabkan kecederaan yang teruk dan sebagainya. Boleh terkena tangan, terpotong tangan dan sebagainya. Jangan buat main lah. Lepas tu screwdriver, semua benda yang tajam-tajam tu kita kena yakin waktu kita nak buat. Jangan kita tak confident kan, kita nak potong. Contoh pelucut wire tu, kita nak potong wire, tiba kita tak yakin, kita selamba potong kita punya jari pula. Itu antara sebab kalau kita tak fokus dalam kelas lah, dan kamu tak dengar arahan dan sebagainya. Okay. Ini adalah untuk pembelajaran kita pada hari ini. Tak banyak pun, muka surat 30. Jadi kita terus pergi kepada modul pembelajaran PDPR yang cikgu telah berikan kepada kamu pada hari Khamis dan Jumaat sebelum cuti sekolah. Okay, kita tengok muka surat 1, muka surat 2. Okey, kamu hendaklah membuat modul ini pada muka surat 2 ni. Okey. Pada muka surat 2 yang cikgu telah photostate ni. Ni bukan cikgu photostate cikgu print. Okey, yang ini kalau tak silap cikgu print. Sebab tu kamu tengok kertas kamu ni berwarna. Kan? Mahal ni. Kalau print lagi mahal daripada photostate. Sebab apa cikgu print? Sebab waktu tu kedai photostate semua penuh. Tak boleh nak ambil dah. Orang nak photostate dia tak bagi sebab takut tak sempat siap hari Jumaat. Jadi cikgu ingat tak sempat, cikgu pun print sendiri lah untuk kamu. Jadi kertas ni semua guna modal cikgu. Jadi jangan rosakkan, jangan hilangkan. Okey. Kamu tengok surat 2. Okey, alatan yang diperlukan untuk membina kipas solar. Sila isikan fungsi setiap alatan, rujuk buku teks surat 30. Yang tadi kita belajar tadi. Okey. Fungsi-fungsi dia ada dekat situ. Kamu tulis semula di dalam ini. Mudah sahaja kerja kamu, tak banyak pun. Kamu buat sampai siap. Okey, kamu buat sampai siap. Lepas tu nanti kamu ambil gambar. Kemudian kamu send kepada WhatsApp personal cikgu. Okey. Kamu dah belajar ni, kamu terus buat, isikan fungsi dia di dalam ni. Dah siap ni, kamu ambil gambar. Gambar tu kamu WhatsApp dalam personal WhatsApp cikgu. Jangan WhatsApp gambar tu dalam grup kelas, jangan. Nanti banyak parents lagi nak tengok ke atas tu payah.
apa yang cikgu-cikgu sampaikan dah jadi susah nak tengok balik. Kamu WhatsApp personal, cikgu punya WhatsApp cikgu sendiri. Lepas tu nanti cikgu akan cek semua kerja-kerja yang kamu buat. Nanti cikgu tanda siapa yang buat. Dan kehadiran kamu akan dinilai berdasarkan kerja yang telah dihantar. Okey, jelas? Okay, cikgu tak nak cakap banyak. Cikgu nak habiskan video tu di sini. Surah 4 tu nanti jangan buat lagi. Surah 4 tu nanti pada minggu depan lagi. Okey. Sekian itu saja daripada cikgu. Terima kasih diucapkan kepada semua sebab dapat melihat video ini. Jadi kita akan jumpa pada sesi pembelajaran kita pada minggu depan. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye.